Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد. Baik ikhwah, insyaAllah kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Jawharatul Faridah fi Tahqiq al-Aqidah yang dikarang oleh Al-Hafiz Syekh Al-Hafiz Ahmad Hakimi rahimahullah. Dan kita berhenti di barisan yang ketiga. Dalam bab wujubi ta'ati wulatul amr. Bab wajib mentaati pemerintah. Maksud di sini pemerintah kaum muslimin. Pemerintah seorang muslim. Dan kita telah terangkan dalil-dalilnya yang tidak boleh keluar daripada ketaatan pemimpin pada minggu yang lalu. InsyaAllah pada minggu ini kita akan terangkan puisi yang ketiga dalam bab ini, iaitu berkata Syekh rahimahullah, amma idza azharu al-kufra al-bawaha faqatilu a'immata kufrin haitsu ma wujidu. Berkata Al-Hafiz Ahmad Al-Hakimi rahimahullah, sekiranya pemimpin itu, pemimpin seorang muslim, menzahirkan kekufuran, maka hendaklah memerangi pemerintah di mana mereka berada. Dan ini ucapan Syekh rahimahullah yang perlu kita terangkan dengan secara terperinci. Apa maksudnya apa maksud bila pemerintah itu menzahirkan kekufuran yang bawah, yang nyata? Kekufuran yang bawah, yang nyata itu adalah kekufuran yang tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan sama sekali. Seperti ulama mengatakan seperti menghalang kaum muslimin salat 5 waktu, atau tidak membenarkan kaum muslimin menjalankan
syariat yang sangat wajib seperti solat, menutup aurat, zakat, puasa yang nyata. Dia tidak yang menghalang. Itu yang kekufuran yang nyata. Seperti mana yang pernah terjadi di Libya, menghalang Gaddafi menghalang kaum muslimin, atau yang nyata yang tidak menghalang mereka daripada melakukan solat 5 waktu, atau mengatakan bahawa solat 5 waktu itu tidak wajib. Tapi belum lagi, kita belum selesaikan dia punya nas. Jadi, dan telah beri fatwa beberapa ulama seperti Syekh Luhaidan rahimahullah untuk rakyat memerangi pemimpin tapi menjadi kicau, dan beliau rahimahullah berijtihad dan dia salah dalam bab ni, kerana fatwa-fatwa ulama yang lain mengatakan Syekh Al-Haidan rahimahullah juga bersalah dan menjadi kekecohan di Libya. Ya, salah beri fatwa. Kerana mereka tidak ada, nanti kita akan terangkan. Kerana mereka tidak, kerana fatwa ni bila cakap suruh memerangi kaum pemerintah yang telah keluar secara mutlak gitu je, tapi tidak menimbang antara masalah kebaikan dan keburukan yang ada. Yang berkaitan Syekh rahimahullah, apabila pemerintah itu kekufuran yang nyata bawah Nabi SAW, dalilnya Nabi SAW apabila ditanya tentang pemerintah menjadi seorang kafir, para sahabat bertanya kepada Nabi, adakah afala nuqatilhum, adakah kami memerangi mereka? Nabi SAW mengatakan, la ma lam tarau kufran bawahan innakum fihi minallahi burhan. Tidak, kecuali selagi mana kamu tidak melihat kekufuran yang nyata yang kamu sendiri di sisi kamu nampak tau, bukan dengar tau, bukan ada desas-desus, bukan. Kamu nampak sendiri, itu fihi minallah, itu daripada Allah. Allah beri rakyatnya sebagai dalil yang nyata ada kekufuran yang nyata itu. Jadi di sini perkara ini perlu ada tathabut, perlu ada cross check yang betul. Hadis dari siapa Ustaz? Bukhari Muslim. Bukhari atau Muslim.
Dan juga maka Syekh rahimahullah mengatakan faqatilu a'immata kufrin. Perangilah pemimpin-pemimpin yang kufur. Tapi ini secara mutlak Syekh rahimahullah mengatakan kita ulama yang lain mengatakan perlu menjaga kaedah syariat iaitu kebaikan dan keburukan, masalih dan mafasid dia. Apabila kita mengangkat senjata dan apabila senjata itu tidak membawa keburukan yang ada, sekiranya mereka melihat pemimpin seorang Muslim dah jatuh pada kekufuran nyata, dia tak boleh keluar daripada pemimpin tersebut sekiranya tidak ada kekuatan, tidak ada kekuatan, dan sekiranya kalau dia keluar dari pemimpin tersebut, dia memerangi dan ada keburukan yang besar yang akan berlaku, maka tidak boleh bagi seorang Muslim memerangi pemerintah tersebut. Beberapa tahun lepas saya ada post letak di Markas Sabikin tentang ulama, salah satu ulama yang mengatakan tentang syarat-syaratnya, Syekh Albani rahimahullah, tak silap. Betul. Apa dia? Syekh Albani yang menyatakan bahawa tentang syarat-syarat untuk keluar daripada pemimpin yang kufur. Jadi syaratnya ada dua. Yang pertama, apabila kita keluar, kita memerangi mereka, tidak ada keburukan yang akan terjadi. Yang kedua, tidak ada keburukan dan tidak ada kekecohan. Yang kedua, kita memiliki kekuatan. Memiliki kekuatan. Jadi itu amat sukar, amat susah lah. Kerana kalau kita lihat sukar untuk seseorang itu memerangi tanpa kekecohan. Sukar. Sukar lah. Jadi untuk kita sebagai seorang Muslim yang duduk di bawah pemerintah yang kufur, adalah kita ikut peraturan mereka. Peraturan, bukan taat mereka. Kita ikut peraturan mereka kerana kita di dalam negeri mereka dan tidak menunjukkan kita punya akhlak sebagai seorang Muslim. Dan kita bukan taat kepada mereka kerana Allah. Ingat tu.
Kita bukan taat kepada mereka kerana Allah. Kita ikut peraturan mereka yang mereka dah sediakan. Itu akhlak yang baik ada betul. Doa yang baik. Akhlak. Jadi bisa dikatakan akhlak. Menunjukkan akhlak yang baik ya. Menunjukkan akhlak seorang muslim yang baik. Dan seterusnya saya nak memberi satu amaran satu apa ni, tentang mengkafirkan pemimpin. Tidak senang untuk kita untuk senang-senang mengkafirkan seorang pemimpin. Sebagaimana yang diletak kaedahnya orang Khawarij, kawan-kawan Khawarij ini meletak kaedah sekiranya pemimpin tidak menghukum dengan hukuman Allah, maka dia telah jatuh kepada kekufuran. Dan ayat Quran ada. Allah SWT mengatakan, "Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Surah Al-Maidah. Dan Khawarij menggunakan dalil ini untuk mengkafirkan pemimpin, dan siapa yang tidak mengkafirkan pemimpin maka dia pun kafir. Dan menggunakan kaedah tu, menggunakan kaedah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, mengikut hawa nafsunya. Jadi penafsiran tentang ayat "Waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun" ada penafsiran daripada Ibn Abbas rahimahullah, mengatakan bahawa selagi mana seorang pemimpin muslim itu meyakini tentang hukum Allah lebih hebat daripada hukum manusia, tetapi dia menghukumi hukum manusia kerana hawa nafsunya, dia tetap seorang muslim. Tapi cuma dia tahu lah kerana hawa nafsu nak hukum dengan hukuman manusia sahaja. Maka di sini kufur dia duna kufur. Kufur yang kecil. Bagaimana kita telah terangkan sebelum ini, kufur terbahagi kepada dua bahagian, iaitu kufur kecil dan kufur besar. Kufur kecil tidak mengeluarkan seseorang daripada Islam, tapi ia dikira sebagai dosa yang besar. Dan kekufuran besar yang mengeluarkan seseorang daripada Islam. Itu ringkasannya, dia punya tentang seorang muslim, pemimpin seorang muslim yang keluar daripada Islam. Dia berlaku di Libya, tapi tidak berlaku di Mesir. Jadi ada 3 negeri seperti mana yang dikatakan: Syria,
dia punya pemimpin masih Muslim, tapi mereka berjaya untuk jatuhkan pemimpinnya sampai menjadi kecoh, sampai terus tak ada pemimpin langsung. Syria itu dia ni kan Alawi kan dia presiden. Khawarij. Tak ada presiden Bashar al-Assad. Bashar al-Assad dia ambil serampas. Oh, kira kan sebelum tu ada pemimpin. Sebelum Bashar al-Assad ada satu pemimpin. Dia ada pemimpin dan pemimpin tu dah jatuh, terus dah kecoh, Al-Sunnah semua diperangi oleh orang luar lah. Soalnya dia presiden memang Bashar. Rakyat dia yang majoriti orang Sunni. Jadi dia yang rakyat dia yang nak cuba jatuhkan Bashar al-Assad. Bashar al-Assad tak, Bashar al-Assad baru naik sebelum tu ada lagi pemimpin yang baru itu kan, orang Syria. Tapi Ana tak ingat namanya, tapi ada pemimpin mereka berjaya jatuhkan. Pasal Syria dia terbagi kepada yang satu ISIS yang kontrol Syria dengan apa? Iraq Iraq kan. Itu setelah bila terjadi pilihan di Syria. Yalah, Sebelum jadi Civil War. Bashar dia kontrol setempat of Syria, dia tak kontrol semua. Jadi sebelum finalnya Syria tu, sebelum itu siapa presiden itu? Yalah, itu yang nama Ana lupa nak sebutkan lah. Jadi bila jatuhnya presiden tu, Syria pecah. Bashar dia kontrol setempat, ISIS pun kontrol setempat. Jadi kecoh. Tak tahu siapa yang presiden sebenarnya. Ada Khawarij, ada Syiah pun campur. Presiden ni Syia kan? Untuk sebahagian kota, tapi bukan Syria. Sebahagian kita tak dikira sebagai presiden semua negeri tu. Faham tak? Pasal kekecohan. Dia sebenarnya macam mana ISIS? Kenapa Islamic Syria in Iraq? Pasal setempat dia ambil. Jadi tak semua Syria Bashar al-Assad kontrol. Jadi kat situ kekecohan yang ada. Jadi sebab tu yang Syria tidak dapat diselamatkan lah. Yang tak lepas Syria sebab kekecohan kat sana. Dan dia terjadi di Yaman juga masa tu. Yaman. Ya, tapi Yaman dia lain sikit lah. Tapi lebih kurang sama lah. Dia punya negeri tu jadi dua. Tak tahu nama apa. Tahu South Yaman, North Yaman gitu. Macam itu lah lebih kurang. Dia yang berjaya untuk tenang Mesir lah. Mesir. Walaupun ada demonstration tapi berjaya pemerintah Mesir dapat jumpa. Dia jadi presiden sejak tahun 2000 tau. Bashar al-Assad. Bashar al-Assad pernah tengok satu dokumentari ya, tapi Allah Alam ini dia rumuskan apa yang sebenarnya terjadi di Syria. Majoriti penduduk di Syria adalah Sunni. Jadi bila parti Bashar al-Assad ni adalah parti Baath. Dia macam yang di Iraq, Saddam Hussein. Tapi itu parti apa nama tu? Dia start daripada letter B kan. Jadi yang Syria ambil presiden ni Bashar al-Assad. Bila dinaikkan jadi presiden di tahun 2000, terlihat ada macam kegoncangan dari segi penduduk Syria terhadap apa ni berat sebelah lah dari segi office holder untuk politik di sana diberikan kepada bukan orang-orang yang majoriti yang Sunni dan jadi dari situ ada timbul dia yang rasa kurang senang daripada rakyatnya. Pasal majoriti itu adalah orang Sunni.
Jadi yang Bashar al-Assad dipati dia adalah daripada Alawi Islam. Memang dia faham Asia. Jadi mereka berontak terhadap Bashar al-Assad. Sebab itu Syria terjadi pecah, civil war. Jadi masyarakat jatuh kepada kekufuran. Bashar al-Assad memang faham Asia lah. Jadi bila terjadi civil war tu, itu waktu itulah ISIS semua Masuk. masuk. Dia terpecah dua macam ni. Allah Alam, ini apa yang pernah lihat dalam dokumentari. Kenapa fitnah di Syria berlaku? Baik. Aku Okey, seterusnya Syekh Hafiz bin Ahmad Hakimi rahimahullah mengatakan bab wujubin nasiha fid din wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bab wujubin nasiha fid din wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bab wajib nasihat dalam agama dan suruh kepada perkara yang ma'ruf. Perkara yang ma'ruf itu kebaikan atau benda yang disuruh oleh Allah SWT dan menghalang atau larang daripada kemungkaran. Dan ini daripada manhaj dan juga akidah seorang Muslim Ahlussunnah Jamaah. Kita perlu terus menasihati kerana Rasulullah SAW mengatakan ad-dinun nasihah. Para sahabat bertanya, qulna liman? Untuk siapa? Maka Rasulullah SAW mengatakan lillah, untuk Allah, wali rasulih, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, wa ammadihim, untuk pemerintah muslim dan umum orang-orang muslim. Maaf, ada lafaz sebelumnya wali kitabihi, yang untuk kitabnya, untuk Quran. Wali ammatul muslimin wa amati, untuk pemerintah kaum muslimin dan orang awam muslim. Dan nasihat kerana Allah SWT, untuk Allah, iaitu dengan mentauhidkannya dalam ibadah, ikhlaskan agama kepada Allah SWT sahaja sematanya, dan menjauhi kesyirikan, dan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan nasihat kerana Allah, kerana Rasulullah SAW, untuk Rasul SAW dengan mencintai Rasulullah SAW lebih daripada diri kita dan orang semuanya. Dan kedepankan Rasulullah SAW dan hidup kita dan mengikut syariatnya dan petunjuknya dan sunnahnya, dan menjauhi bid'ah dan perkara yang baru dalam agama. Dan nasihat untuk kitabnya, iaitu nasihat untuk kitabnya, iaitu hendak
beramal dengan apa yang dalam kitabullah, dan beriman 100% dalam kitabullah, dan beriman bahawa kitabullah adalah kalamullah, kitab Allah adalah kata-kata Allah yang bukan makhluk, yang bukan ciptaannya. Kata-katanya itu sifatnya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan ini ada kalam ya. Kalam dia. Kalamnya, kata-katanya adalah sifatnya, bukan makhluknya. Dan sifat dengan makhluk lain. Maksudnya apa sifat? Sifatnya sifatnya Sifat Allah. sifat salah satu sifat Allah, kata-kata. Oh, kata-kata itu. Tentu Allah sifatkan dirinya dia yang mencipta, dia yang berkata. Jadi itu sifat Allah. Sifat Allah bukan makhluk, bukan ciptaan. Walaupun Al-Quran tu dibukukan, tapi tetap dia adalah kata-kata Allah, sifat Allah SWT. Kita mendengarnya, walaupun ia dibaca oleh suara imam, ia tidak keluar daripada kata-kata Allah SWT. Dan seterusnya, nasihat untuk pemimpin, iaitu dengan mendengar dan mentaati mereka perkara yang ma'ruf, dan tidak ada kebencian dalam hati, tidak ada hasad dengki dalam hati, tidak keluar daripada ketaatannya, menasihatinya semampu mungkin dengan cara yang disyariatkan, dengan adab yang baik, dengan doa untuk mereka. Doa untuk mereka, bukan doa atas mereka. Apa beza doa untuk mereka dan doa atas mereka? Tak, untuk kepada doa kepada Allah, untuk kebaikan. untuk ikan, untuk doa kebaikan untuk mereka. Doa atas mereka tu doa yang buruk. Doa buruk atas mereka tu tidak boleh. Tu dilarang. Doa atas mereka tu dilarang. Tu adalah salah satu tanda Khawarij. Doa atas pemimpin. Ustaz, ini nasihat itu apa? Nasihat Untuk pemimpin Muslim, nasihat itu din ya, Islam. Nasihat itu agama. agama. Maksudnya kalau orang awam tak solat, saya nasihatkan dia untuk solat gitu. Oh, macam gitulah. Ini dari Bukhari Muslim. Muslim, saya Muslim. Tapi anda pernah dengar di apa ni faedah tambahan dia? Anda pernah dengar kuliah daripada Ustaz Zulkarnain Rizalullah tentang ini ya, amar ma'ruf nahi munkar? Kerana anda rasa di negara dia lah, yang disebut itu adalah negara dia. Negara dia, Indonesia adalah majoriti umat Islam. Jadi di sana ada yang tak patuhi apa ni hukum Islam, seperti mungkin minum arak, ni semua kan benda-benda yang maksiat. Jadi walaupun begitu, kita sebagai orang umum tak boleh, apa yang disampaikan itu, kita sebagai orang umum tidak boleh ambil tindakan dengan membuat umas macam apa ni organisasi sendiri tanpa apa ni
kelulusan daripada pemerintah. Pasal di sana ada rasa dia macam dia panggil vigilante tau. Untuk macam menutupkan ini macam gambling ban, untuk macam itu. Walaupun maksiat berlaku, tapi dia kata kita sebagai orang awam, orang umum, kita tak boleh buat sesuatu tanpa ada apa ni, arahan daripada pemerintah Islam. Maksudnya dia buat tindakan untuk tutup clubbing, tutup tempat maksiat. Tu tindakan secara fizikal lah. Secara fizikal. Secara Dan fizikal. tanpa ada arahan daripada ni pemerintah di sana. Ya, jadi itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suruh perkebaikan, yang hadisnya man ra'a minkum munkar, siapa yang melihat kemungkaran, fal yughayyirhu bi yadihi, hendaklah kamu ubah dengan tangannya, dengan tangan kamu. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, kalau tidak boleh dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi, sekiranya tidak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah serendah-rendah iman. Jadi yang kemungkaran yang berlaku seperti mana Anta Fadli cakap, tu kemungkaran yang kita sebagai rakyat kita boleh menasihati mereka dengan lisan sahaja, tapi dengan tangan hendaklah pemerintah Muslim yang melakukan dengan tangan mereka, dengan kekuasaan mereka. Pasal tutup clubbing ni semua atas kekuasaan pemerintah. Jadi, dan seterusnya nasihat untuk kaum muslimin, kita hendaklah cinta untuk mereka kebaikan. Jadi kita punya niat sebagai seorang muslim bukan kita benci mereka kalau mereka tak semanhaj ke. Kalau kita cakap, kita tahu kebenaran, tapi orang lain tak tahu, engkau masuk neraka, tu adalah fahaman salah. Tapi yang sekarang kalau berlaku LGBT ni semua macam mana? Sekarang nanti dalam komen dalam social media kau masuk neraka. Tu adalah salah. Yang nasihat yang cakap salah. LGBT pun maksiat. Dia maksiat seperti zina. Apa orang yang kecil? Dia maksiat seperti zina. Kalau dia lakukan LGBT tapi dia solat juga, dia buat maksiat, namanya solat. Saya rasa sekarang orang dah apa ni, they came forward to say that they being abused on social media. Pada sekarang kan dah repair kan personality. Jadi dia kata nanti dalam orang, mostly orang influencer. Ada satu influencer Muslim pun, dia kira-kira dirilah, dia mengaku diri dia ni LGBT. Dan dia kata dalam komen-komen ada kata dia masuk neraka ni semua. Jadi itu cara yang salah untuk menasihati ialah cara yang salah. Untuk menasihati seseorang pun ada caranya. Itu bukan kita menghukum dia terus masuk neraka lah. Itu lagi salah. Kita tak boleh menghukum orang. Kita boleh mengatakan perkara ni salah, wajib bertaubat. Itu je. Salah, Allah macam ni,
tidak semestinya ancaman yang Allah letak tu boleh tetap engkau terus masuk neraka, bukan. Cak dia wajib untuk taubat selagi dia hidup. Wajib bertaubat. Selagi mana sesiapa lah dalam hukum, semua Muslim tu asalnya adalah memang semua Muslim Ahli Sunnah wal Jamaah. Semua Muslim Ahli Sunnah wal Jamaah. Imam Barbahari rahimahullah mengatakan Al-Islam was sunnah wal Islam. Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam. Karena sunnah itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Islam adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun kita tahu tentang kita di umat kita terpisah jadi 73 golongan, satu masuk surga, yang semua masuk neraka kecuali satu. Ia tidak semestinya bila kita dah faham, kita mengatakan okey, kau sesat terus. Dia ada peluang untuk kita menasihati. Dan kaedah untuk kita hajar tu, ada kaedah di mana kita hajar atau jauhkan daripada yang pendai. Pendai itu orang yang memanggil, orang yang berdakwah, orang yang mengajar. Ustaz. Dia seorang ustaz atau ada yang ajar bukan ustaz. Jadi masjid-masjid dia panggil orang duduk sini. Ada juga ustaz. Tak ada IRS. Tak ada IRS. Tak ada IRS. Dibeli pelanggaran. Dapat juga. Jadi itu yang kita kena hajar. Atau seseorang yang ada fikiran yang sangat bahaya, tapi kita cuba cakap-cakap ini, dia asyik nak debate je, nak menang, dia nak menang, bukan nak cari kebenaran, maka kita stop, terus kita jalan. Kita jangan debate dengan seseorang tu untuk menangkan, untuk menang, bukan untuk diri kita menang, bukan. Kita bila kita cakap dengan seseorang beragama untuk menangkan dia kebenaran, menangkan dia apa yang nyata, apa yang benar. Kalau dia ada kekeliruan, kita jelaskan. Tapi kalau nampak macam dia nak menang, walaupun kita terangnya, lebih baik kita tinggalkan. Agama bukan untuk dipermainkan, untuk menang ke satu kala, bukan, untuk menjalankan kebenaran saja. Ini sangat penting bagi kita yang baru. Lagi kalau kita menuntut ilmu, mesti ada orang yang cuba untuk memberi kita subah-subah. Duduk sampai nanti hati kita kadang rasa macam ada macam tak suka, macam Dimas. Kita kena cepat-cepat keluar. Jangan membuat kita terfikir. Dia akan meracuni otak kita. Dia bagi awak subhat satu, awak terus terfikir tanpa balik rumah. Jadi itu kena elakkan. Dengan orang awam ada peluang untuk Orang awam boleh, orang awam ada peluang untuk jadi ikut sunnah. Orang awam boleh lah. Yang saya cakap tu bukan orang awam, dia ada degil sikit lah. Dengan orang awam kita boleh. Dengan orang awam yang tak ya, orang awam yang tak degil lah. Tak degil, boleh salam, boleh berbual, boleh macam biasa lah.
Yang boleh lah. Silaturahim. Tapi pelan-pelan dah tidak lagi. Betul. Okay, itu tentang apa ni, nasihati kaum muslimin. Okay, kita selesaikan dia punya puisinya. Maka dalam tadi tentang nasihat kepada Allah, kepada Rasulullah, kitabullah, dan kepada pemimpin muslimin dan orang awam, Syekh rahimahullah mengatakan, "Thumma nasihatu qul fardun bi kulli ma'a niha hiya dinu fa'lam idh hiya al-umudu lillah wal rusuli wal qur'ani thumma wala til amri thumma umumil muslimina hudu." Maka itu yang Syekh rahimahullah mengatakan demikian. Kita habiskan. Wal amru bil urfi ma ilmin bihi wa li afwin khudh wa arid al jubhali yattailu. Syekh rahimahullah mengatakan hendaklah kita mengambil untuk memaafkan seseorang, maafkan seseorang sekiranya mereka minta maaf kalau mereka menyakitkan hati kita. Seperti mana firman Allah SWT, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Ini kaedah yang sangat agung dalam bermuamalah dengan manusia. Kita kena banyak tasamuh, gifin. Kena banyak, tak apalah, dia jahil, mungkin dia tak tahu. Kena banyak begitu. Kita jangan ambil hati sangat. Jangan ambil apa ni, jangan teringat-ingat perkara tersebut. Manusia dia seperti dia berlainan dia punya perangainya. Ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang buruk. Dan wa'rid 'anil jahilin. Janganlah kita masuk bersama orang-orang yang jahil dalam pergaduhan. Dan perkara kecil awak nak gaduh dengan orang awam. Maksudnya macam mana? Example? Jadi contoh gula-gula. Contoh ni gula-gula untuk aku untuk Muk Johari contoh. So orang awam tiba-tiba budak-budak kecil ambil Muk Johari cakap, jangan aku punya sini. Faham tak? Macam itu Perkara remeh. perkara remeh. Jadi kita kena give banyak excuses mereka. Kena banyak fikir tentang apa perasaan mereka lah. Wa kadzan nahyu 'anil nunkri wa mawridihi qaulun fasukhtan idza lam tastadhi'hu yadu. Sama juga seperti menghalang atau melarang orang daripada kemungkaran, hendaklah secara baik. Secara baik. Kita tidak boleh stop dia
terus contoh orang merokok kita okey dia dah tahu haram, kita cakap okey ni haram, tapi tak boleh terus apa ni apa ni kita, kalau kita tak boleh dengan tangan, kita dengan lisan, dengan lidah disebutkan. Jadi kita doakan supaya dia berubah kemungkarannya. Orang yang isap rokok, tengah isap rokok, kita tak boleh beri salam kat dia. Beri salam kat dia. Kenapa? Ada apa? Ada orang sunat dalam saya, orang tengah isap rokok tak boleh beri salam kat dia. Dia buat tengah buat maksiat, tengah buat haram, perkara haram. Okey, orang sunnah. Okey, Nabi itu maksiat atau kalau nak tegur, Assalamualaikum warahmatullahi. Ni apa ni? Boleh apa? Tak, pasal saya suka beri salam. Habis ada orang ni tengah isap rokok, saya beri salam. Lepas tu orang sunat juga tak boleh beri salam. Dia tengah isap rokok. Asal dia buat maksiat. Pasal dia tengah isap rokok. Tak. Dia yang lakukan maksiat tak maksud dia. Maksiat yang lain sambil di tengah maksiat tu kita beri salam, mungkin tak elok. Elok. Saya tak tahu mana dasarnya. Mana asal? Ada di dekat dari siapa tu? Fauzan, dari satu siapa yang ibu kat Usaimin cakap. Langsung female Allah. Bila dia dapat buat tadi memberi salam. Ada orang yang tengah buat maksiat kan, ada orang yang tengah isap rokok. Tengah isap rokok. Khusus kan. Dia punya soalan dia khusus kan. Orang sunat bilang saya lah. Tapi lepas saya orang isap rokok, saya tak beri salam. Kalau beri salam boleh okey kan? Tengok macam mana kan? Boleh. Boleh. Boleh Allah alam, tapi anak tengok fatwa semua kami. Okey. Cuba cek ada dia petik daripada katanya ni Cik Usaimin rahimahullah punya fatwa. Ya, betul. Ya, baik. Itu sahaja untuk di sini, insyaAllah kita sambung pada minggu hadapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.